Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit taqwa. Allahumma nawwi qulubana bi nuri hidayatik kama nawwata bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Ayat ini perlu diingat, disemat di dalam hati dan fikiran kita faham dengan sejelas-jelasnya. Al-A'raf ayat 17. Boleh rujuk buka Quran, buka apps, tengok apa kata iblis. Hidup kita ni jemaah sekalian, dalam perbincangan hakikat kehidupan, kita akan mendalami, memahami, mengkaji tentang selok belok kehidupan. Barang perlu diingat jemaah sekalian, dia sebut tentang kehidupan, amalan yang setinggi gunung boleh jadi debu bertebangan. Jangan disangkakan amalan yang banyak menjamin kehidupan, selagi kehidupan tidak terjamin dengan kefahaman yang benar. Iblis kata apa? Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dia akan datang dekat siapa? Jumpa? Jumpa? Ke dah ditutup dengan iblis? Tak nampak? Ramai? Itu iblis cakap tu. Iblis ni siapa? Musuh nombor satu kita. Dalam kita hari ini duk macam-macam isu timbul akhir zaman ni. Macam-macam perkara yang dimumuk-mumukkan, ditakut-takutkan, dibimbang-bimbangkan, sehingga kita lupa kebimbangan kita ni hanya pada satu sebenarnya, iaitu musuh kita tu siapa. Yang kita bimbang sekarang ni adalah bagaimana musuh berjaya menawan kita, lalu hilang segala apa yang telah kita usahakan di dunia ini, yang menyebabkan akhirnya kita balik jadi miskin papa kedana. Bergeria beramal, datang kuliah, buat kaimulain, tadarus berterus-terus, puasa zakat semua, infak tak henti-henti, dan sekali elak orang gepa. Elak orang gepa. Sebab apa? Sebab iblis cakap wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini iblis kata dekat Allah ni. Iblis bagi tahu engkau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Bukan mereka tidak beramal, bukan tidak solat. Yang tak solat dah tentu awah, dah terkeluar daripada perbincangan.
Ini kita datang pagi-pagi ni, tunggu sampai pukul 10.30 ni, kita nak supaya tidak jadi sia-sia amalan kita. Kita nak perbetulkan amalan, nak perbetulkan kepahaman. Kita tak nak pimai-pimai tang tu. Ataupun kadang-kadang beramal tapi tak menentu. Kemana hala tuju tak tahu. Ustaz, ikutlah ramai nampaknya, saya pun ikut je kan. Jangan begitu jemaah sekalian. Sebab yang akan ditanya seorang-seorang, bukan ramai-ramai. Kalau jawab orang ramai senang. Kan kalau orang tanya kan, kita nasihat ke setengah tu marah. Kubur masing-masing lah. Kan? Sebab kubur masing-masing lah aku nak ingatkan kau, sebab kau seorang-seorang dalam tu. Kalau berjemaah dalam tu, aku boleh tolong jawabkan, kau faham. Itu satu jawapan. Satu jawapan lagi, memanglah kubur lain-lain, sebab tu aku ingatkan kau. Sebab tu kalau kau tak dapat jawab, bising tau kat sebelah nanti. Aku sebelah kau tu. Tu cara dia. Kalau berjemaah senang. Kalau ditanya, apa jawapan? Semua diam, seorang kat tangan. Selamat semua. Selamat. Bagus. Hasil tanya dia, muka dia yang angkat tangan. Yang lain selamat. Tak ada. Iblis ni dia akan buat kita kucak-kacik. Bukan tak beramal, tapi tak rasa bersyukur. Datang solat tak rasa bersyukur. Tak solat dengan rasa bersyukur. Tak datang majlis ilmu dengan rasa bersyukur. Tidak beribadat, layan suami, layan anak dengan rasa bersyukur. Malah kita suruh orang pula bersyukurlah. Amboi. Kita pula marah kat orang. Bersyukurlah saya masak ni kira bagus tau. Kita tu tak rasa pun syukur. Dia suruh orang bersyukur. Nampak? Bersyukurlah orang bagi duit ni. Banyak cerita pula. Dia banyak ingat kat orang. Walhal beribadah kita itu jemaah sekalian, apa iblis akan buat? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis ni kepala bagi segala kejahatan, lebih jahat daripada Dajjal. Dajjal tu naik presiden. Iblis presiden dia. Segala kejahatan yang ada kat atas muka bumi ini, mastermind dia iblis lah. Semua kejahatan yang nak diproposkan kepada apa yang nak dibuat mesti dibentangkan kepada iblis. Kalau iblis approve, baru buat. Kalau tak approve, tak payah. Kena ingat. Cuba tengok apa yang iblis buat. Nampak simple saja. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis dengan yakin dan confidentnya berkata kepada Allah, engkau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Dan tidak habis di sini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, Allah bagi sama' wal basar wal afidah, boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasai. Last sekali Allah kata apa? Sedikit yang bersyukur. Kalau musuh saja bercakap, mungkin kita kita take note. Tapi kalau pencipta pun berkata, menyatakan kenyataan yang tidak berbelah bagi, dalil yang qat'i, yang tidak boleh ditolak sama sekali, Allah bagi tahu sedikit yang bersyukur. Kata kunci di bawah ni jemaah sekalian, perlu timbulkan rasa kerisauan, kegusaran yang sangat tinggi kalau nak terselamat daripada keadaan ini. Hari-hari risaulah, hari-hari bimbanglah. Adakah aku ini benar-benar jadi hamba ni yang bersyukur? Syukur tidak semudah dengan lafaz Alhamdulillah. Kalau mudah dengan lafaz Alhamdulillah, dalam dewan ini sekali lafaz semua bersyukur. Kumpul semua umat Islam satu dunia 1.3 bilion lebih, sebut Alhamdulillah semua, Alhamdulillah, dah bersyukur semua ya.
Tapi dengan bilangan manusianya ramai, umat Islamnya ramai, yang menjadi lafaz alhamdulillah ini meniti di bibir, boleh dikatakan mudah pejam mata pun boleh. Tapi kenapa Allah kata qalilam ma tashkurun, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Ini persoalan yang perlu ditimbulkan, dan kerisauan ini mesti lebih risau daripada segala bentuk alamat-alamat yang ditimbulkan di akhir zaman ni. Gembar-gembor 13 ni hari bulan. Saya ingatkan tak ramai datang lah hari. Debar juga tengok. Tinggal mana tahu satu soft tinggal mana yang lain. Dah kena musibah ustaz. Musibah ni tak datang kuliah musibah. Dia tak nampak musibah paling besar tu, ingat benda, ingat hancur-hancur ni masalah. Musibah paling besar tak nampak Allah, tak kena Allah. Kehancuran yang paling besar, kehancuran yang lebih ditakutkan, bukan hancur hantu benda. Tapi hancur itu adalah apabila hati terhijab daripada melihat kebesaran Allah. Dan ini kena letak garis, letak nombor satu, letak hari-hari. Ingatkan, mudah-mudahan nak kamu jadi anak yang bersyukur. Mudah-mudahan nak kamu jadi orang yang bersyukur. Ingatkan dia. Kalau bersyukur itu sedikit, kalau kita lihat bagaimana SOP nak jadi bersyukur, Nabi ajar dah dengan doa Allahumma a'inni, dimulai dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Sebelum nak syukur, zikir dulu. Zikir itu ingat, kalau Allah kata syukur sedikit, zikir banyak ke sikit? Kalau lah syukur itu sedikit, yang berzikir banyak ke sikit? Sikit lah. Awak banyak pula. Kerana syaratnya bersyukur kena berzikir. Berzikir bukan lapas. Ni nampak kefahaman kita lah. Ni dalam hakikat kehidupan kita kupas dalam benda ni. Kita duk nampak banyak zikir dengan lapas. Kan dah dimulakan tadi. Setinggi-tinggi gunung, amal segunung tinggi, boleh jadi debu bertebangan kerana hilang kefahaman di dalam kehidupan. Hari ini kebimbangan kita bukan tidak beramal, tapi beramal tapi tidak mengenal. Beramal kita hanya luaran tapi tidak dalaman. Hati-hati jemaah sekalian. Apatah lagi melibatkan perkara yang iman. Zikir ini iman. Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti di alam barzakh yang akan ditanya soalan yang pertama bila dibacakan talqin, dibagi soalan bocor. Sekarang belum mati pun kita ditalqinkan pun sekarang boleh. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang dijawab bukan dengan mulut. Mulut tertutup. Amal pula bukan amalnya sekadar buat-buat, tapi amal yang tertegak dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini hati mas sekalian. Ini kerja hati. Kalau la ilaha illallah itu bil makna tasdik, yakni membenarkan dengan hati. Hati-hati. Kalau katalah syukur tu sedikit, yang ingat pun sedikit, bermaksud ramai hati yang lalai. Allah. Memang sekalian. Ini perbincangan kita. Perbincangan kita serius. Saya bawa hakikat kehidupan ni serius. Gelak-gelak juga. Tapi kalau bincang tu kau tak tahan boleh lagi. Sebab kita cerita tentang akta keselamatan. Kalau nak cerita fadilat banyak amal, insya-Allah boleh. Boleh kita bincang. Tapi saya nak bagi tahu dalam kita beramal, nak kita memburu pahala. Ingat musuh tu ada tu. Tak apalah yang nak cerita pahala, silakan bahagian lain. Saya cerita bab musuh. Saya akan cerita bab musuh ni. Bukan pahala yang banyak atau sedikit. Masalahnya ada tak ada.
Allah bukan kira banyak sedikit, ada pahala dan berkualiti, Allah rida masuk syurga. Kita dok faham banyak. Cik tengok langsung tak ada. Sebab apa? Iblis punya kerja. Sebab apa? Jahilnya kita. Elok tu. Sama naik. Baik. Maka di sini ingat, itu menjadi teras kepada syukur. Ingat itu iman, taat, melakukan suruhan dengan hati. Nah, di sini cuma sekalian kita nak cek pula. Saya bawa ni muka ada perbincangan ni agar kita terbuka fikiran. Bagaimana perbincangan pandangan tentang perbahasan hakikat kehidupan ini yang dibincangkan ini. Apabila sebut tentang ingat itu di hati, maka kehidupan ini jemaah sekalian yang banyak diserang akhir zaman ini adalah tak puas hati. Setuju? Kat sini kita nampak trik tu. Hidup ini jemaah sekalian hati. Bicara banyak tak puas hati atau puas hati banyak. Kalau bijak hati tak puas hati. Nak puaskan hati dengan kehidupan salah. Hati puas dengan apa jemaah sekalian? Dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan ingat Allah, hati jadi puas ni bila tenang. Tenang dah. Tenang tu puas lah. Tapi kita tak boleh beza puas tu apa. Kita ingat puas itu puas hati aku, padat muka dia. Kita nampak puas hati tu bila kita dapat apa yang kita nak, kita boleh balas balik apa orang buat, ataupun kita dah tak ada benda nak mikir. Salah. Puas itu adalah apabila hati dia benar-benar mampu melihat segala kebesaran Allah, mampu faham segala apa yang berlaku, qada dan qadar, yang buruk diterima dengan iman, yang baik diterima dengan iman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pastikan mati. Walanabluukum, kami akan menguji kamu, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kami kembali. Baik buruk subjektif, buruk pun ya, baik pun ya, bukan isu baik buruk yang datang dalam hidup. Soalnya kita ingat Allah atau tidak. Berapa ramai hari ini memperkenalkan dengan anak-anak kita erti kesusahan. Nampak susah, ni nampak ni mak susah ni, ajar anak tentang kesusahan. Betul lah, nampak macam betul. Tetapi tak ajar anak susah dengan Allah. Susah dengan Allah ni, bila susah, kamu nampak tak Allah bagaimana menolong kamu? Bukan tentang susah itu, bagaimana Allah membantu kita dalam susah. Sepatutnya bila susah dijauhkan dengan pengenalan tentang Allah, maka senangnya lupa Allah. Yang nampak susah cari duit, keluar pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, mak anak semua nampak, suami nampak isteri susah payah, apa dia? Cari duit. Anak nampak suami isteri susah payah, apa dia? Cari duit. Tapi tak nampak susah cari Allah. Betulkan kepahaman ni jemaah sekalian. Bagi tahu dekat anak-anak, dengar sini, mak susah hari ni bukan sebab nak bagi duit kat kamu. Mak susah hari ni bukan sebab nak bagi benda kat kamu. Mak susah hari sebab nak dapat redha Allah. Kamu ingat sikit. Cakap gitu. Jangan ingat mak masak pagi petang siang malam urus rumah ni nak dapat kesian kamu. Yang tuan, jadilah seorang mak yang kuat, yang tak meraih simpati anak. Begitu juga isteri. Jadi isteri yang kuat, tidak meraih simpati suami. Kita nak meraih rahmat dan belas ihsan Allah. Dia Allah yang nampak kita susah, kemudian Allah bagi pahala, Allah bagi kemudahan, barulah berbala. Ini katanya hidup ni jemaah sekalian. Maka di sini kalau kita lihat susah payah ini memang adat kehidupan. Tapi bila kita tidak membincangkan terhadap perbincangan hakikat yang sebenar dalam kehidupan ini, maka iblis lagi sekali memasukkan jarumnya. Akhirnya semua orang tak puas hati. Kalau tanya tu, saya selalu buat soalan macam ni, nak faham begini. Kita ringkaskan dia begini. Kalau lah tiba-tiba keluar sehari kan, keluar, tiba ada seorang datang, baju putih, serban putih, kita kenal dia. Dia kata apa? Jah, saya nak tanya sikit.
Ajar puas tak tengah hidup ni. Ni cerita ni sini. Lama dah mendam. Pantang cuik. Macam-macam lagi dengan hal anak lagi, hal lelaki lagi. Macam-macam. Okey, ngasih pun bilang orang. Dia ambil markah lah. Ajar puas tak tengah hidup ni. Kadang-kadang tu menong lagi. Lele air mata. Ada lagu background. Dah berangan. Dah mikir macam-macam hal. Tengok orang tu hilang lah. Maka bila kita nak jawab ajar puas ke dengan hidup ni? Saya puas alhamdulillah. Asal anak dah selesai, suami pun baik, pulak dah itu jawapan. Hutang tak ada, apa semua pun dah ready made, Thermomix ada, Grab ada, Lazada ada. Suami bagi duit, okey, tak pernah kurang 10,000 setiap bulan. Itu pun kadang-kadang nak tambah lagi tak? Kamu satu-satunya isteri abang. Abang akan tatang bagai minyak yang penuh. Jadi saya ni puaslah hidup saya. Malaikat. Kita tahu tu malaikat. Agak-agak ni lah soalan puas ni boleh jawab. Ini kata nak ringkaskan ni. Nak balik punyalah licik iblis. Ingat kerja kecil ke iblis buat? Ni dalam satu riwayat mafhum hadis ada dua orang si fulan. Yang si fulan pertama Allah uji hidup dia susah manusia atas muka bumi. Ni mafhum hadis, ada riwayatan dia, nanti saya bawa sempat bulan depan. Saya tak sempat cari, ilham sempat. Allah celupkan si fulan yang paling susah atas muka bumi ni ke dalam syurga. Sesaat kemudian dikeluarkan daripada syurga. Kemudian si fulan yang paling susah atas muka bumi ini yang dicelup di dalam syurga sesaat ditanya oleh, pernahkah kamu mengalami segala kesusahan di hidup? Wallahi ya Allah, tidak pernah. Si fulan yang kedua, sesenang-senang orang atas muka bumi ini, dialah yang paling senang sekali. Dipanggil si fulan ini lalu dicelup sesaat di dalam neraka. Kemudian keluarkan dia daripada neraka sesaat. Kemudian dia tanya, kamu mendapat segala nikmat atas muka bumi ini? Tidak pernah ya Allah. Ini satu gambaran sebenarnya nikmat itu di mana, puas itu di mana. Apa gambaran syurga dan neraka di dunia ini? Hati. Buruk baik jemaah sekalian yang kita lalui ini, kalau rujuk dan surah Al-Anbiya ayat 35, dan ayat itu disyarahkan mengikut tafsir, rujuk tafsir At-Tabari, rujuk tafsir Ibnu Katsir, rujuk tafsir Al-Maghari. Tengok perbahasannya, mengatakan bahawa Allah nak uji je manusia ini bila berhadapan dengan baik buruk, macam mana sikap dia, macam mana perangai dia. Adakah sikap dia, perangai dia itu mencerminkan dia seorang hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah. Utama perintahnya apa dia? Itu ingat Allah. La tusyrik billah. Ingat ni masuk kata apa? Kalau di sini, kalau rujuk dalam berbahasa hakikat kehidupan jemaah sekalian, hidup disyarahkan bermula dengan sifat siddiq. Siddiq itu sifat wajib bagi Nabi SAW. Bermaksud jujur atau benar. Hidup ini, kalau nak kata hukum, kalau dalam bahasa fiqh, wajib dibahas dengan siddiq. Kalau kata bab fiqh, kerana ada suruhan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama,
Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Makna kata tak boleh campur aduk hak wal batil. Dalam hidup ni ada dua cerita. Cerita yang berkisar kebenaran, cerita yang berkisar kebatilan. Malah kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah, beliau berkata ketika mentafsirkan suratul Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ini Allah marah dan kita berlindung kepada Allah marah dan Allah sesatkan. Marah ni orang yang dah tahu kebenaran dia berpaling. Dalam tafsir biasa Yahudi Nasara. Ini Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, dia terjemahkan juga ayat ni dengan maksud Allah marah orang yang dah dapat kebenaran dia berpaling. Waladdallin, orang yang tak nampak kebenaran sesat terus. Dan kalau baca ayat ini suratul Fatihah, kalau dalam yang afdal bacaannya adalah senampas sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cungap tu. Apa pengajaran yang kita boleh belajar? Susahnya nak pegang kebenaran. Susahnya nak mempertahankan nikmat ni yang benar, yang original. Kita pakai barang-barang original, semuanya original, bukannya kopinya. Kopi apa? Kopi A lah, copyright, aftermarket, macam-macam lah. Bila pakainya original, kita pun steady. Macam gitu. Bila hidup kita ada fahaman yang benar dan tepat dan jelas, kita dapat nikmat, dah dapat kebenaran, tolak, dapat murka. Sesat, terus tak jumpa kebenaran. Jadi dalam hidup ni cerita kita dua ya, hak wal batil, hak wal batil. Dan Al-Quran juga bil makna al-furqan. Al-furqan yang bermaksud pembeza hak wal batil. Dan dalam surah Al-Asr Allah bagi tahu wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kalau kita tengok hidup kita hari ini, sudahkah kita bermula dan berpesan dan memastikan adakah aku berpesan kepada anak-anakku perkara yang benar? Itu soalan tu. Tadi dah soalan tentang risau tadi. Ini soalan benar pula ni. Baik. Bagaimana nak pasti, nak bezakan? Tak tahu ni. Baik. Dalam kehidupan ni kita tumpu betapa mudahnya kita hari ini dalam hidupnya yang banyaknya yang tergelincir. Contoh, kalau kita tanya soalan berbalik tadi, tak apa hidup puas tak? Puas tak hidup ni? Dia tak nampak, kena gigit tangan tu, kena debor-debor pun datang. Okay, kalau macam itu cerita dia, kita tanya balik flashback 20 tahun sebelum itu. Ataupun kita tanya orang yang baru nak mulakan kehidupan. Biasa kan? Tengok umur 20 tahun. Tengok baru pula kahwin. Inai di jari masih pekat lagi. Kita pun tengok kamu tak kenal lagi ombak kehidupan ini. Cik, yang otak-otak pun tunggulah. Kan? Otak masih berbisa.
Nah, cuba tanya peringkat umur 20 gitu. Bila ditanya, apa perancangan hidupmu nak? Apa dia jawab? Yang kita mak-mak ni pun, apa nasihat kita perancangan hidup anak ni? Apa kita nasihat? Kamu pertama jangan ambil laki orang. Itu dulu nasihatnya. Jangan dia perampas, perampuk, tut, habis semua dia tagih kawan. Itu nasihat kebenaran. Memang benar pun berlaku tadi. Itu kamu yang cakap. Kerana tengok dengan keadaan, kebenaran bukan pesanan begitu. Apa lagi perancangan kehidupan? Kamu ingat, orang lelaki sekarang tak boleh percaya. Orang lelaki tak percaya. Mak percaya ayah tak? Sama je. Lebih kurang 20%, mak reserve 20%. Oh, taman nasiping ngaji tahu lah. 100%, 80% dia sayang kat ayah kamu tu. 20% letak ragu. Pernah dengar pun nasihat ni? Ni yang mendengar pun jenis beramal tu. Boleh dengar. Betul. Macam gini tangan. Kita pun tanya macam mana dia boleh tahu 20%? Mula dia fikir, entah. Ingat berarti ni main 20%, 100%, tolak 80, ambil 20. Mana awak kira? Setengah. Ni kena standby. Kalau ada duit, jangan nak ni sangat. Nyorok-nyorok sikit. Tengoklah macam-macam kes sekarang kan. Tu sambil masak ni. Faham tak tu? Kalau kena lah kat lelaki, kamu ingat. Isteri kamu tu kan tahu benda pun, habis macam-macam. Ataupun buat isteri kata kalau tak kahwin pun, kamu belajar. Bila ada kerja, ada rumah, ada kereta, senang apa-apa. Mak ni dah penat dah ni. Adik-adik kamu tu, jaga, bayar apa yang betul, ini. Nasihat kehidupan. Ke lain nasihat ni? Dia saya cerita ni dekat Zimbabwe. Kat Pasir Berdengung. Pasir Dua Butir. Tapi ini jemaah sekalian realiti. Bila sebut tentang apa perancangan kehidupan, wallahi jemaah sekalian, cuba cek tengok keliling. Kalau tanya 10, 11 akan bagi perancangan kebendaan. Tidak? Itu tak puas hati tu. Perkataan kehidupan. Cuba kita ambil ayat hidup. Hidup ni sifat siapa? Ni kita kaji ni. Dalam hakikat kehidupan ni juga, kita akan dipanggil selaraskan dengan perbahasan tauhid. Dan memang itu pun tauhid dan tasawuf. Kehidupan, hidup. Dari mana perkataan hidup ni masih? Sifat siapa? Sifat Allah. Sifat kita. Kalau hidup nampak diri, belum kenal lah tu. Bimbang-bimbang tauhid tak lepas, akidah tak lepas. Bila tak lepas, Allahu Akbar, hang buat apa? Hang beramal, hang buat apa? Hang jaga anak, hang buat apa? Hang jaga isteri, hang jaga suami, hang buat ini, buat apa? Nampak akhirnya keakuan. Sebab dia tak nampak hidup sifat siapa. Sedangkan hidup itu sifat Allah yang menghidupkan kamu. Jadi apa perancangan kamu bila Allah hidupkan sebagai hamba Allah? What is your plan? First, kenal Allah. Yang menghidupkan kamu, yang akan jaga isteri kamu, yang akan jaga anak kamu. Bukan kamu yang jaga. Kamu tak ke mana-mana pergi tak? Mak, streetnya mak. Iyalah. Kamu ingat main-main ke hidup ni? Hidup ni berkisah soal hidup dan mati. Satu, keduanya lebih bahaya. Kan hidup mati kan jadi benda serius, betul tak? Tengok. Serius tak serius bab perbahasan mati ni.
apa saja bidang yang melibatkan nyawa, semua serius. Dan kita takkan belajar daripada kegagalan. Contoh, saya ambil contoh. Ambillah yang pertama, doktor. Sini ada anak-anak yang jadi doktor? Oh, ramai, alhamdulillah. Tanya ke anak tu, nak, kamu belajar doktor, doktor pakar tu apa background dia? Itu tanya. Oh mak, dia alhamdulillah mak sebelum jadi doktor pakar 10 orang mati dah kat tangan dia tu. Itulah, kita kan kena belajar daripada beberapa kegagalan. Mak tahu mak satu kali tu dia salah penggal, potong-potong kaki orang. Mak kata, oh ya ke? Ada seorang tu 20 orang tak mati. Itu lagi pakar ni. Lagi banyak gagal, lagi pakar. Kita akan belajar dengan orang yang tak pernah gagal, doktor tu. Silat lagi bulan, dia cakap apa tau? Kalau kat tangan saya ni, tak mati dia ni. Ada. Maksud dia, dengan ilmu kedoktoran, dengan sekian-sekian masa yang ada, kalau kita cepat buat begini, maknanya kematian boleh dielakkan. Bukan dia tak gerti, dia gerti. Tapi ilmu kedoktoran. Nampak? Belajar pula, ada anak-anak sini yang arkitek, engineer. Ada, alhamdulillah, bagus-bagus semua. Tak habis lagi tu soalan tentang anak tu. Dia tanya kan, tak apa. Tanya kat anak, nak, kamu belajar arkitek, engineer. Arkitek itu macam mana background tu? Oh mak, bangunan banyak roboh dah dibuat tu. Oh yang paling tinggi roboh 100 tingkat. Roboh mak katanya. Oh memang pakar betul dia. Pakar roboh katanya. Daripada kerobohan itulah, kejatuhan itulah dia jadi arkitek yang pakar mak. Oh bagus nak. Ini yang mak cari kan. Yang engineer pula jambatan banyak kali roboh mak, mati ramai orang. Bagus nak kamu cari guru yang tepat. Kerana belajar pada kegagalan itulah sebenarnya. Bukankah pengalaman itu guru? Mana ada orang belajar dengan kegagalan kalau bidang macam itu? Malah kalau dalam kiraan tepat. Semalam saya ceramah dekat aerospace ni buat space kapal terbang. Boeing dengan Airbus. Lemah tahu Boeing dengan Airbus tu apa? Itulah saya pun tak tahu kan. Saya ingat Airbus tu kapal terbang. Dah, Airbus tu nama syarikat. Oh, saya pun, lah, ya ke? Syarikat Airbus tu tak? Oh, Boeing pun syarikat juga. Lah, kita ingat kata bang Boeing katanya. Iya betul. Jahil lah kita lah. Saya lah. Sampai situ baru tengah ngangap. Ni bersaing pun ni Ustaz. Yang banyak terempah Boeing. Oh, drop sikit market dia. Tu yang buat kata bang tu. Takkanlah dia buat dengan keadaan banyak terempas baru kita angkat dia jadi ni engineer. Tak. Malah kalau drawing tu kalau ada kiraan satu negatif ni tak boleh tu ubah walaupun negatif 1 0.09 tak boleh ubah. Drawing as is it, apa itu itulah dia kena buat. Kalau kamu tak boleh buat jangan buat. Belajar pula dengan apa tadi doktor, arkitek, engineer. Tapi bila dalam kehidupan belajar dengan kegagalan, betul ke? Kamu, dia ni pakar ni, dia bercerai 10 kali dah ni, dia pakar rumah tangga. Tapi ini yang ramai dengar. Minta maaf Mas sekalian, bukan kata nak kata buruk bercerai tu. Tapi kalau dah berbangga dengan bercerai, buruk sangat. Simpan-simpan lah sikit. Dalam kehidupan, contoh, semua contoh. Bangkit dari kejatuhan, bina daripada kegagalan. Walhal perkataan hidup mati ni. Yang lebih bahaya syurga neraka. Bukan soal hidup mati, melibatkan syurga neraka. Salah faham kamu nak neraka begini. Mak tak risau kamu gagal kat dunia, masalahnya ke neraka tu. Tu nampak. Jadi apa perancangan kamu? Kalau dia tak boleh jawab Mas sekalian, mana dia belum kenal kehidupan. Dan dia belum kenal siapa yang menghidupkan. Nampak? Ini tak lepas. Mula dalam hidup, mula cakap diri. Kalau saya tak masak, anak tak makan. Faham? Berapa ramai ibu-ibu buat ajaran sesat ni? Baik mengaku.
Bukan sini lagi sekali, negara pasir putih, 2 putih. Kalau aku tak masak, kamu tak makan. Kalau aku tak jaga, kamu tak hidup. Faham? Perkataan tak makan, tak hidup. Ya Allah. Yang isteri dengan cakap cara isterinya, suami dengan cakap cara suaminya. Kalau aku tak bagi duit, engkau tak hidup tau dah. Mana tahu harga hidup buat. Nombor 1 pun gagal lah. Perancangan nak kenal Allah tu tak ada. Tak ada. Lepas tu buat kenal lah tu. Siapa yang mata ke? Allah wujud kidam baqaq. Siapa yang mata? Macam kenal. Ni corak pembicaraan hakikat kehidupan. Kita timbulkan persoalan supaya kita berfikir dan kita buat kembali perhatian. Kita letakkan perhatian itu sebenarnya. Contoh bab wujud. Nanti insya-Allah habis pembahasannya ataupun selang-seli pada perbahasan hakikat kehidupan. Saya tak buat kitab. Kita akan buka kitab sejarah dan kupasan akidah sifat 20. Guru saya Dr. Nek Muhammad Syukri, beliau karang kitab ini dan saya belajar tentang sejarah dia. Dan kita akan selang-seli. Nanti saya sambil itu mungkin saya reserve masa untuk buka pengajian tu. Biar tahu sejarah tentang asal-usul. Al-wujud, sifat wujud. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan mawjud, yang wujud. Tengok bila sebut ada saja, ada ni punya hebat Asy'ariyah, Al-Imam Asy'ari, Al-Maturidi. Allah ilhamkan bagaimana nak memantapkan akidah ni sehingga nak memastikan bahawa Allah ni tak mudah-mudah nak diakui oleh seseorang. Siapa tu? Dia mesti syarat ada sifat ada. Kalau tak ada, bukan dia, bukan Tuhan. Lawan kepada ada, jawab tiada. Okay, sekarang ni kalau ada hanya sifat Allah, kita sifat apa? Tiada kan? Kalau tiada, bermaksud ni yang ada semua ni sifat siapa? Siapa yang ada kan semua ni? Kereta, rumah, kita. Allah. Bermaksud diadakan. Nah, bukan itu Allah, jangan pula. Bukan bermaksud begitu. Bermaksud sifat ada itu tidak ada pada makhluk, pada Allah. Bila makhluk ada, bukan ada sendiri, bukan atas kita. Lalu yang fahamnya diadakan anak, diadakan isteri, diadakan rumah, diadakan kereta. Soalan, berapa ramai orang bila ada kereta, ada rumah, dia rasa ada Allah. Bila ada isteri, dia rasa ada Allah. Bila tak rasa ada Allah, tu yang buat tak tahu isteri dia tu. Lantaklah. Kuat aku lah. Tak rasa ada Allah. Ini kehancurannya. Dia ikut ada dia. Ada suka. Time suka buat, tak suka lantak. Kahwin pun sebab suka. Lepas tu, suka-suka. Dah habis suka-suka, jumpa duka. Lalu berduka. Last sekali jumpa orang, padan muka. Itulah aku dah cakap dah. Jangan jumpa kau, kau tak dengar tu. Kita pun macam tu. Dah memaki hamun. Yalah. Kahwin sebab suka. Lepas tu suka-suka. Bukan sebab suka. Ni sebab Allah yang ada kan. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, minta ke Allah. Supaya Allah bantu kamu melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Jadi aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada anak, aku ada kerja, aku ada. Last sekali, yang tak ada satu, ni yang bahaya. Yang ada aku, yang tak ada Allah. Dia salah isbat. Yang ada aku, yang tak ada Allah. Sebab tu orang tak heran dengan solat, tak heran dengan cerita Allah. Yang penting usaha lah. Aku yang adakan kereta. Kalau tak bayar kereta, siapa nak bayar? Allah katanya. Jangan. Ini zaman-zaman kritikal yang sekarang yang main-main. Tak percaya lagi lah. Kita yang Allah pilih untuk
kembali bermuhasabah ni, belajar menyusun kembali fikiran kita, uruskan balik pemahaman, bukan kisah terlambat atau tidak, kita nak memperkemaskan, nak memantapkan supaya mati benar-benar faham. Ni sebenarnya hidup tadi, perancangan hidup. Hidup sifat Allah ada. Ni parah lagi. Dahlah ada bukan sifat kita. Jenuh berusaha nak mengadakan. Itu yang stres tu. Ada ni. Ada satu doa yang saya terjemahkan daripada suratul Ikhlas. Orang boleh amal terjemah yang mulia Ta'ala. Doa ni bunyi begini. Bila Allah suruh doa dengan nama-namanya, ud'uni astajib lakum, berdoa bila Allah kabulkan dengan syarat dengan nama-nama. Maka dengan nama dan sifat ada. Ya Allah, Engkau lah yang maha ada. Kau adakanlah apa yang aku tiada. Uruskanlah apa yang Engkau adakan. Bantu aku uruskan apa yang Engkau adakan. Ya Allah, Engkau lah yang maha ada. Kau adakan apa yang aku tiada. Bantulah aku uruskan apa yang telah Engkau adakan. Barulah sinergi dengan Allah. Allah, bismillah. Ni kita nak uruskan anak sendiri, nak uruskan duit sendiri, semua bin nafsi. Maka datang tak puas hati. Iblis pun berjaya. Dia datang solat dengan keadaan dia tak puas hati. Dia infak dengan keadaan dia tak puas hati. Nak infak, mula berfikir. Nampak mas sekalian? Maka di sini bermula benar tadi. Dalam hidup hak wal batin, maka caranya kena letak balik hidup dengan yang benar atau berpesan dengan kebenaran. Yakni lawan kebenaran itu mudah bahasa adalah jangan bicara soal kebendaan. Awalan yang pertama. Apa perancangan hidupmu? Jangan perancangan hidup itu dibincangkan tentang kebendaan. Itu bukan perancangan hidup, itu perancangan kebendaan. Nak cakap boleh, silakan. Nak ada rumah, ada kereta, ada duit, silakan, tak ada masalah. Tapi itu bukan perancangan kehidupan. Itu perancangan kebendaan. Malah dalam Islam menyuruh kita untuk menguruskan harta. Bukan mengumpul harta. Dalam Islam tak ada istilah kumpul. Yang ada urus. Malah celaan bagi orang yang mengumpul. Alhaakumut takatsur. Salah ya Ustaz. Apa yang orang suruh ada duit banyak-banyak? Tanya dia lah kenapa banyak. Mana saya tahu. Islam tak suruh. Habis takkan tak boleh ada banyak? Siapa kata tak boleh ada banyak? Yang suruh adalah uruskan harta yang banyak. Jadi banyak harta tu macam mana? Sebab Allah bagi Ustaz. Bukan kita beria-ria cari. Allah tak suruh kita beria-ria cari harta yang banyak. Tak suruh pun. Tapi kerana dia mencari redha Allah, nak mengenal Allah, lalu Allah berkati hidup dia. Mungkin Allah lebihkan harta dia, lalu keberkatan berganda-ganda. Maka bertambah-tambahlah. Sepatutnya. Ni cari harta banyak-banyak dulu. Salah. Nampak? Maka kebenaran tadi nak faham macam mana? Lawan daripada kebendaan, benda batil. Okey, baik. Yang kedua, kalau kita lihat kebenaran itu apa? Bila lawan daripada kebenaran itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Wa qulil haqqu mir rabbih. Kebenaran itu daripada Allah. Maka kita sekarang ni jemaah sekalian bertembung dengan kuasa Allah dan kuasa makhluk manusia. Manusia ni Allah terjemahkan kuasa yang dipanggil kederat. Kita ni memanglah Allah beri kuasa. Dia panggil tenaga. Tenaga dia panggil kederat. Maksudnya ya boleh angkat barang, boleh tolak meja, boleh jalan, boleh ni. Itu dia panggil tenaga. Tapi kalau berbicara soal kuasa, itu sebenarnya pergi kepada penentu bagi perbuatan itu. Sebagai contoh, walaupun kita ada kederat hari ini boleh bekerja 27 jam. Tu dia. Mana lagi 2 jam tu? 3 jam lagi.
tambahlah tepi tu. Punya beria-ria nak kerja kan. Kerjalah 27 jam pun. Tapi yang menentukan hasil kerja dia Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dia panggil takluk pada bekas perbuatan. Bagi contoh, saya ada ni tenaga ni Allah bagi ni. Bergerak. Terangkat. Sebab siapa? Sebab Allah terus. Jawab dia sebab Allah. Tak payah sebab tenaga yang diberikan oleh Allah maka terangkatlah. Ayah. Tapi kalau dalam nak syarah boleh lah kan. Ni kalau akan terangkat ini sebab siapa? Allah. Habis. Khalas. Jangan tertipu dengan perbuatan saya walaupun saya beruya berpuluh-puluh mengangkat ni. Kuatnya ustaz. Ini macam cerita Thor tu kan. Thor tu. Yang tukul besi tu kan. Yang angkat. Tak tengok kan? Tak tengok sekali. Boleh jadi modal cerita dengan anak-anak, cucu kan. Ni. Dah ini tu yang kita berusaha boleh makan tadi siapa? Nabi yang duduk bebel kat rumah tu kalau aku tak masak tak makan lah. Jangan lagi dah buat ayat-ayat begitu. Dia panggil akidah sonsang tu. Masak je lah. Malah kalau kita masak pun bukan sebab anak ke sebab apa? Sebab ibadah kan? Sebab nak pahala. Kalau nak pahala, dia tak ada cerita tentang makhluk. Dia tak ada istilah tentang nak suami suka, nak anak suka. Tak ada. Ni semua banyak tip-tip yang berlaku dalam hidup masa kini ni. Banyak akhirnya hidup ni pergi pada benda. Tadi benda tu. Cerita buat anak benda, suami benda, semua benda lah. Kebendaan. Kalau kita nak bincang, memang kita cerita kebenaran sekarang ni. Al-Quran berkata begitu. Bukan tak cerita tentang anak, suami buat tak tahu. Malah orang yang bercerita buat kebendaan, akhirnya dia akan buat tak tahu nanti. Dia fed up. Dia panggil perkataan burn out. Pernah dengar tak? Burn out. I fed up tau. Masak. Dan sekarang dia masak suami dia sekali. Geram tu. Ataupun awak tak masak ni lagi. Saya dah masak tengah perangai awak. Masak juga. Dia fed up. Sebab apa? Sebab orang walhal buat kebaikan, dia makan tak makan. Lantak lah dia. Kalau tak makan, tak apa. Jadi ulat makanlah. Memang mak masak ni nak ulat makan. Memang nak bagi ulat sian makan ulat makan sampah. Sekarang nak makan siakak 3 rasa. Dah orang tak makan, bagilah ulat makan. Masalah ha? Ulat pun terima kasih lah bagi kami makan ikat siakak 3 rasa. Jangan nangis, Allah anak-anak tak makan. Sampai hati awak tak makan masakan saya. Cakap awak makan kat mana? Cakap katanya. Dah pula gaduh. Macam-macam hal. Bila kebendaan letak depan, macam-macam prasangka kau wujud. Nah, maka kebenaran itu berbicara tentang Allah, tentang kuasa. Cuma hidup ini bertemu dengan tenaga manusia. Sebenarnya kita bermasalah yang paling nombor 1 ni, masalah kita dengan Allah ni, kita nak berlawan sebenarnya. Tanpa sedar. Sebab tu pengajian tauhid ini wajib al-wajib. Kita kena kenal sifat Allah supaya kita tidak berasa diri yang melakukan semua. Kalau tidak, kita merasa macam Allah lah. Kalau aku tak usaha tak jadi ni. Nampak? Malah dalam perbahasan akidah, kalau kita bersandar kepada usaha, itu dipanggil qadariyah. Dah dengar? Qadariyah. Yakni dia bersandar dengan usaha. Atau bertawakal dengan usaha. Yakni dia nampak usaha yang bagi jadi. Nah, kalau usaha yang bagi jadi lebih parah, contoh solat. Ada kaitan dengan jadi yang kat luar tak? Agak-agak kalau solat dengan kerja. Duit, anak, ada kaitan tak solat? Kalau katalah usaha bagi jadi.
Tak ada kaitan apa kena mengenai solat kan. Sebab tu orang tak nampak solat ni penting. Sebab apa? Dia nampak usaha tu bagi jadi. Kalau kita faham, kita hanya berusaha. Berkata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan bin Al-Hafiz. Maaf belakang kan. Guru saya, alhamdulillah. Beliau kata apa? Usaha pada kita, rezeki pada Allah. Nah tu perbahasan mudah. Usahalah macam mana, rezeki tu tak dekat Allah. Memang berlaku juga perbahasan asbab kita berusaha boleh dapat rezeki, tapi bukan sebab usaha. Sebab Allah nak bagi. Nah, kalau kita faham setara tu, eloklah solat kita nanti. Tak adalah tergepur-gepur macam alamak. Macam mana ni? Kang kalau biar kang nanti kang dah belah-belah bagi kan macam ni kan. Time nak azan tu lah, siakap 3 rasa dah masak kari kepala ikan. Ilham berderu-deru masuk. Ni, nak solat tu lah. Macam-macam menu nak buka. Karang-kang macam tak ada waktu lain dia. Padahal pukul 10 tu free. Masak wak-wak, lepas tu panaskan kan. Ni pakar-pakar masak ni semua ada. Lepas ni nak. Sekarang nak pakar Ustaz. Kat mana? Telefon je. Order je sekarang. Sekarang dapur tak macam dulu. Handphone ni atas. Mana dapur ni? Nyimak handphone ni. Tekan handphone. Zaman sekarang. Itu pun malas lagi beramal. Sebemudah dah zaman pun malas lagi beramal. Baik. Maka kita kena nampak kebenaran, kehidupan bila bertembung dengan kuasa Allah yang hanya nampak dengan ilmu dan iman. Sebab tu kita kena sentiasa dan perbahasan iman, akidah, kebenaran ini dia bukan perbahasan jarang-jarang, kadang-kadang. Betul ke contoh saya buat? Ke ingat ke lain? Kau jarang-jarang ni ingat kahwin lagi kan? Padahal jarang-jarang kadang-kadang itu memang kita jarang nak bahaskan. Walhal perbahasan kebenaran, perbahasan kuasa Allah itu kena setiap masa diperbahaskan. Macam ini. Balik ingatkan. Baik. Maka di situ kita nampak dah SOP ni. Maka kehidupan dengan kebenaran itu tadi berlawan dengan kebenaran. Itu satu. Bila sebut perancangan kehidupan berlawan dengan kebenaran. Sebab hidup tu bukan benda. Jelas? Hidup tu, perkata hidup tu bukan benda. Hidup merujuk pada sifat Allah. Hati-hati dalam perbahasan akidah juga ni, tauhid. Dia panggil golongan Mu'tazilah. Ini boleh rujuk nanti saya perbahasan nanti kita kupas sikit-sikit perbahasan. Dia tolak sifat Allah. Dia tak nak kaitkan dengan sifat Allah. Contoh ni kan, hidup kan. Dia kata Allah tak ada sifat. Sama juga dia pun menolak perbahasan Al-Quran kalamullah. Dia tolak, dia kata makhluk, bukan kalam. Allah tak ada sifat, asasnya adalah Allah tak ada sifat. Jadi bila kata kita kaitkan hidup sifat Allah, setengah orang dia bukan. Dia nak jauhkan. Walhal memang hayyun. Yang maha hidup itu sifat Allah. Malah kalau rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah kata, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Mana sifat mati kita? Kalau nak kenal diri kita ni siapa, diri kita ni apa, diri kita ni mati, habis. Bila mati, boleh ada semua ni kerana dihidupkan. Maka kita hari ini bukan ada dengan sifat kita, ada dengan sifat Allah, ihsan Allah, rahmat Allah. Sebab tu bila Allah bagi benda-benda ni mas sekalian, yang paling besar Allah bagi adalah kehidupan. Boleh celik mata. Nabi ajar alhamdulillahillazi. Mula-mula dah alhamdulillah. Walaupun tidur malam tadi dengan terbang periuk, terbang belanga, terbang gaduh, tidurlah malam tidur. Dengan masalah kan. Bangun pagi alhamdulillah. Makna kata hidup tu bukan sifat kita. Allah bagi tu, syukur besar lah. Berapa ramai boleh syukur dengan hidup tu? Ni soalan tadi tu. Iblis ni kerja tu. Datang, lemah je. Tahulah hidup ni. Dah macam itu lah buah dah. Tahulah.
batang kara, tak ada siapa. Entahlah. Tahu nak habiskan hidup ni macam mana. Allah sian ni bunyi. Minta maaf jemaah sekalian, pengajian hakikat kehidupan ni nak membina jiwa yang kuat. Jangan kita dipermainkan. Akhir zaman ni, kebendaan ni, lawan dia juga kebenaran, lawannya kebendaan. Boleh juga lawannya perasaan. Lawannya juga keadaan. Kebenaran ni bebas daripada perbahasan kebendaan, perasaan, keadaan. Akhir zaman banyak menekankan luahan perasaan. Luahkan. Jangan takut. Ada satu tu penasihat. Orang perempuan, dia kata apa? Memang penasihat betul. Saya rasa macam nak campur handphone. Ada dia kata, isi semua, jangan takut nak bersuara dengan suami tu, jangan pendamkan. Kalau tak puas hati cakap. Kalau kamu tak boleh bercakap dengan suami kamu, apa guna kamu jadi isteri dengan muka-muka dia kecil besar dia tengok. Kita ada hak kita ada ini. Elok kawan tu belajar nak diam kan. Dia dah ya tak ya juga Ya tak ya juga ya. Betul juga ya. Apa hak saya kalau seorang isteri diam tak? Ya Allah. Diam bukan bermaksud kita ni menelan ke apa. Diam ni tak nak ke orang keadaan. Kemudian kita diam supaya dapat petunjuk Allah. Supaya kita nampak apa hikmahnya. Sabar dulu, tapi dulu bakar. Ni banyak. Nampak? Luahkan perasaan. Tu piket tepi jalan, perasaan. Ini semua perasaan. Luahan perasaan. Kami tak puas hati, tolong. Kita bakar katanya. Sebab tu mana-mana pergerakan Islam yang ekstremis, yang memberontak, yang buatlah macam walaupun dengan nama Islam, tapi kaedahnya meluahkan perasaan, batil. Jangan percaya. Islam tak luahkan perasaan. Tengok Asia, ada luahkan perasaan. Abang kenapa berubah bang? Abang kenapa berubah bang? Saya pernah menanggung ni. Ada. Dia buat lantak lah come on. Even perkataan pendam pun tidak sebenarnya. Dia bila bertemu dengan kebenaran, perasaan tu dia akan dineutralkan. Dia dilapangkan. Allah lapangkan. Alam nashrah laka sadrak. Memang kadang-kadang kita nak terasa macam sebab lah apa dah. Tapi bila kita nampak kebenaran, hati kita lapang. Maka tiada lagi soal perasaan yang tertekan tadi. Malah perasaannya, dalam bab perasaan ni, kita bincang dalam bab mutmainnah. Tenang. Tinggal lagi, Asia doa, Ya Allah, Kau yang terbaik. Dia doa, pengadilan terbaik di sisi Allah. Allah matikan. Dia tak ada kecewa dengan hidup ni. Jangan mati dengan kekecewaan yang mas sekalian. Ini saya pesan pada diri saya dan jemaah yang hadir ikut pengajian hakikat kehidupan ni. Jangan pernah mati dengan kecewa. Kerana Islam tidak mengajar kita mati dengan kekecewaan. Nampak macam Allah tak bagi nikmat. Allah. Kita matilah dengan keadaan hati yang penuh kepuasan. Sebab tu menjelang umur 40 Al-Ahqaf, kan? Ayat 16. Apa kata Allah? Istighfar dan bersyukur. Alhamdulillah. Umur 40 tu, start 40 tu, recall balik dulu. Nak habis ke depan, syukur istighfar. Syukur istighfar. Istighfar sebab tak bersyukur. Tu dia. Istighfar sebab tak bersyukur. Bersyukur sebab banyak dah. Ingat Allah, Ya Allah banyaknya, Ya Allah. Aku sebenarnya hidup dengan ihsan Kau je. Sifat hidup, sifat Kau. Bukan sifat aku. Sifat aku, sifat mati. Nampak? Jadi jemaah sekalian, mari kita buat lain sekali ulang. Ini benda ni kena ulang biar faham. Bila sebut kehidupan, perkataan hidup itu bukan dari diri, bukan dari makhluk, bukan dari benda. Hidup dari sifat Allah. Lalu bila menyatakan sifat Allah, maka yang kita nak bincangkan bukan kebendaan. Sepatutnya kita yang hamba Allah, yang dihidupkan. Boleh tak kita kaitkan dengan surah As-Sajdah ayat 9? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi.
Bila Allah tiup roh dalam diri kita nak hidup, sepatutnya kita mengenal Allah. Sam awal abasar, kenal samak siapa, basar siapa. Nampak? Sebab kalau tengok pada diri, kita ni pekak, ada telinga, bukan mendengar sifat telinga. Telinga bersifat pekak. Boleh basar, boleh melihat, melihat bukan sifat mata. Mata buta. Nak tahu buta pekak, pergi tengok jenazah. Okey dah tu. Bisik kat jenazah kawan kita. Okey dah. Okey lah. Balik semua orang. Tanya aku dah mati kan? Tak dengar. Mulut bisu, mata buta. Habis boleh menengok ni. Nah, dengan Allah, tu ayat sifat Allah yang Allah nyatakan pada kita, dia panggil tajalliyah. Ada perbahasan ni. Mendengar pun dengan sifat Allah. Nah, begitu je masukkan perbahasan. Maka di sinilah kita nak selarikan. Dia sebut lain daripada kebendaan, bermaksud habislah kalau bukan kebendaan, bincangkan tentang apa? Kekuasaan. Itulah wahyu yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah surah Al-Alaq 1-5. Wahyu yang kedua itu adalah ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini takhsis, yakni pengkhususan kerja manusia yang menyebabkan manusia diangkat darjat lebih tinggi pada malaikat. Kerana ada kerja utama kita, yakni takbir, yakni membesarkan Allah. Malaikat hanya nahnu nusabbihu bihamdi, tasbih tahmid. Al-Baqarah ayat 31. Itu kerja malaikat. Kalau semua makhluk selain malaikat, sebenarnya tadi malaikat dengan jin sekali sebenarnya, iaitu iblis pun ada sekali. Al-Baqarah ayat 31. Al-Baqarah ayat 30 pertama. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima' وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Ini malaikat. Kami tak cukupkah kami yang telah bertasbih, bertahmid kepada engkau? Kalau selain daripada malaikat dan jin, yakni iblis dan kumpulannya, yakni seluruh malaikat, kejadian yang lain, tasbih saja. Dalilnya mana? Surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih segala apa yang di langit dan di bumi. Semua makhluk lain tasbih. Malaikat dengan jin tasbih tahmid. Manusia takbir. Malah kalau nak takbir meliputi ketiga-tiganya. Tasbih, tahmid, takbir. Bila sebut takbir, perbahasannya ta'zim. Ta'zim. Itu perbahasan dalam mat ta'zim. Dalam kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Nak cerita dalam alif je sebenarnya panjang-panjang ni. Macam mana nak takzim? Itu mat takzim, 5 harakat. Menafikan segala kekuasaan yang ada di atas alam jagat raya ni hanya yang ada pada illallah. Tu nafikan kuasa, bukan nafi benda ya. Nafi benda memang banyak Tuhan pula. Ingat. Salah tu jangan salah nafi je mas sekalian. Kita bukan nafi banyak Tuhan. Ilah tu dah mufrad dah. Ilah illallah, hanya Allah. Yang kita nak nafikan tadi adalah perbincangan kekuasaan. Banyak kuasa-kuasa yang telah diberikan tadi, terutama pada diri. Banyak kuasa pada diri sehingga boleh menentukan apa yang jadi tanpa sedar. Sebab tu arahan yang pertama, larangan yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, Allah rakamkan dalam surah Luqman ayat 13. La tusyrik billah.
bertembung dengan kekuasaan Allah. Dia tahu Allah berkuasa. Pada masa yang sama, dirinya pun sama berkuasa. Ini yang tak boleh. Kalau ini tidak dibincangkan dengan teliti, maka kita terkeluar daripada pembincangan kebenaran. Maka hidup tidak bermula dengan yang benar. Maka yang ada adalah kebatilan. Bila kebatilan, maka bertemu dengan kehancuran demi kehancuran, demi kehancuran, demi kehancuran. Dan ini dirakamkan dalam Al-Baqarah 30 tadi. Manusia akan buat kehancuran. Qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfikun dima. Ni manusia akan buat perbunuhan, permusuhan, pertumpahan darah, perbunuhan. Dan cara nak atasi ini adalah Allah ajar Nabi Adam AS, surah Al-Baqarah 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Asma. Itu merujuk kembali kepada nama Allah. Yang dijawab dalam surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak kaitan itu? Jelas semua sekalian? Boleh faham tak? Nampak macam dah sampai makam dah tu. Kalau nampak macam tu, nampak kita kena berhenti lah tu. Dah termenung, dah nampak dua ni. Tak kan? Alhamdulillah. Nah, itu kaitan-kaitannya. Itu kaitan-kaitan perbahasan. Tak semudah itu kita membahaskan kehidupan. Bukan sekadar tengok apanya aku ada. Ada pun bukan sifat kamu. Cerita pengalaman hidup. Pengalaman pula semua pengalaman yang pelik-pelik, yang perit-perit, semua pahit-pahit. Itu yang dicerita ke depan. Nanti akan datang kita tengok apa lagi perbahasan. Contoh, kita nak faham yang bab sidik ni. Kebanyakan kalau cerita dalam bab sepatutnya, contoh, kenapa saya selalu bawa contoh rumah tangga? Rumah tangga selepas perbahasan kejadian manusia, rumah tangga. Lepas itu kejadian yang lain pun nombor 3, nombor 4. Rujuk surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Pertama sekali Allah kata tentang kejadian manusia. Wa min ayati, antara tanda-tanda kekuasaanku. Allah nampakkan manusia ni tanda-tanda kuasa Allah. Kedua, Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Masuk kata apa? Tanda-tanda kuasa Allah ni patut kita bincangkan. Tapi bila bab rumah tangga, bincang dia tanda-tanda. Apa tanda-tanda yang baik di rumah tangga? Tanda-tanda suami curang. Ya Allah, itu pula yang dikaitkan. Yang mengajar pun nasihat. Tanda-tanda suami curang dia teropong. Pertama, dulu makan 2 kali sehari, sekarang dah makan setengah kali sehari. Cari di mana 1/2 itu pergi. Lepas tu orang kata, insting wanita ni sebenarnya tepat. Betul? Orang insting gerak rasa. Padahal tak tepat pun. Dah memang jadi. Ada perbahasan menuruti sangkaan. Jangan ingat kita ni nuju 4 belalang. Kita ni bab ke depan ni tak semua orang tahu. Melainkan orang yang faqih, alim. Itu pun dia tak beritahu. Sebab uhara ni jadi yang boleh bagi tahu. Jadi dia kata tak apalah, kita beramal elok dah. Berdoa minta Allah ubah kita. Dia cakap itulah. Baik, sebab sekalian. Sebelum saya tutup, ada soalan 1, 2 tak ada? Sebelum kita tutup. Tutup bukan? Tutup dah 10:30 dah. Jangan nak masuk lagi, nak apa lagi. Donat tak siap lagi kat rumah tu. Dah kembang kan, kuncup balik. Apam tak habis lagi. Allahu Akbar. Yang kitab tu nanti saya bagi dekat puan apa JK kita ni untuk dibeli nanti. Ada kitab sejarah akidah tu nanti. Iaitu jemaah nanti saya sarankan beli. Yang beli nanti akan datang kita akan rujuk dan nanti InsyaAllah kita akan bawa pembahasan itu juga. Wallahu alam. Itu saja jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Baik, kita tutup dengan di sini ada hajat. Dan mari ikut sama-sama saya. Kita bertawasul dengan suratul Fatihah.
Ikut bacaan yang saya baca Al-Fatihah 7 qiraat. 7 qiraat 14 riwayat, 9 kali bacaan. Perubahan yang pertama, pada bacaan yang pertama akan berubah pada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, satu harakat. Kan saya bacakan, jangan angkat tangan Ustaz, 2 harakat. Ini sebab ada hajat. Hajat, insya-Allah nanti kita boleh buat, mungkin setiap kali kelas saya bacakan Al-Fatihah. Dia panggil Al-Fatihah fi kulli hajat. Perubahan yang kedua Maliki Yaumiddin juga, tapi ada perubahan pada kalimah alaihim, akan berubah jadi alaihimu. Ikut jadi alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Bacaan yang ketiga perubahan pada Maliki Yaumiddin dan perubahan pada ihdinas siratal bertukar menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan juga perubahan pada alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Bacaan yang keempat perubahan pada Maliki Yaumiddin masih sama, tapi perubahan pada sad bertukar kepada huruf zai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, seterusnya berubah pada alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan yang kelima perubahan pada Maliki Yaumiddin, perubahan kepada ihdinas siratal mustaqim. Sad yang kedua siratal ladzi kembali seperti biasa, tapi berubah tetap pada alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu bacaan yang kelima. Bacaan yang keenam kembali seperti yang kita baca riwayat Hafsun, kembali normal macam biasa. Maliki Yaumiddin alaihim semua. Bacaan yang ketujuh dia panggil perubahan pada Ar-Rahmanir Rahim, 2 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Belakang semua sama, tak ada perubahan, sama macam Hafsun. Siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat. Bacaan yang ke-8 perubahan pada Ar-Rahmanir Rahim, 4 rakaat. Tadi 2 rakaat, ni 4 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim sama yang belakangnya ilal akhir ayat. Bacaan yang ke-9 perubahan pun sama pada Ar-Rahmanir Rahim, 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Habis 9 kali bacaan, saya akan bacakan doa khusus. Yang ini kau ikutkan saya je baca qiraat ni, tapi alhamdulillah guru saya izinkan baca saja terbuka. Dan ketika ini jemaah sekalian, bila saya akan bacakan pada bahagian Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihil Fatihah nas'aluka an ya Allah. Hajat yang pertama saya akan ulang 3 kali nas'aluka Allah ni. Nas'aluka ya Allah 3 kali. Yang pertama kita sepakat hajat selamat Malaysia. Doakan keselamatan bagi negara kita. Yang kedua, hajat nas'aluka an ya Allah, doakan jemaah mana tadi, khususkan kepada Hajah Naimah binti Ismail dan juga tambahan Hajah Jamaliyah Ma'ruf. Doakan jemaah yang kedua. Dan yang ketiga, nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat. Hajat semua. Dah, boleh? Khair. Mari kita baca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Baik, sebelum tu bacaan ni boleh juga kita ruqyahkan ni. Mananya ada air tu boleh buka. Air mineral tu. Mana ada tu boleh letak situ. Boleh jadi juga air tu ruqyah. Nak ambil cepat. Boleh pergi ambil air cepat boleh. Ada kan air kat luar? Air twister jangan air twister urin. Urin ni ambil.
Air ini nanti boleh ditambah-tambah, insya-Allah. Bagi yang mana ada hajat apa semua bolehlah amalkan. Ustaz, boleh ke amalkan Al-Fatihah ini tanpa bimbingan? Tak boleh. Tak boleh baca sendiri. Melainkan belajar 14 riwayat 7 qiraat. Baru boleh baca. Kalau nak baca sendiri, baca Al-Fatihah sajalah. Al-Fatihah hanya hafsun tu lah. Buatlah itu kalau ambil mana-mana amalan daripada guru-guru mana, silakan. Tapi kalau nak baca yang walaupun tahu, sebab doa yang akhir tu adalah doa khusus untuk yang ambil qiraat 14 riwayat. Dulu saya nak dapatkan pun 2 tahun. Saya bukan minta nak belajar ni, tapi Allah anugerahkan guru saya cakap belajar 14 riwayat. 14 riwayat, 7 qiraat. Kalau kat Malaysia ni, kalau dasar apa guru saya cakap, yang belajar jama'i ni, saya seorang. Guru saya tu, dia seorang yang mengajar jama'i ni. Dia kata hantar seorang ni, kena wakil ni. Nanti dah tahu, nanti tolong ajar sampai sebarkan. Tugas berat kita belajar Quran di qiraat. Nak belajar? Nak? Tak nak? Tak nak tahu ya? Nak? InsyaAllah nantilah. Khair. Okey, dah. Air dah. Okey, baik. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Yang dalam lah pun boleh sediakan air juga. Lah, saya cakap yang lah. Dia pun boleh ada air, boleh buat sekali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب susah pun negara Indonesia ya Allah jauhkan berbalak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan kepayahan ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb
khususnya kepada semua jemaah yang ada pada pagi ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami semua. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah rezeki sebab ada yang berhajat ni, kita terus lancarkan bacaan suratul Fatihah. Bagi yang berhajat nak ikut setiap malam boleh, saya ada buat live setiap malam pada pukul 11.30 malam. Tapi lambat sikit lah. Mula lambat Ustaz ya? Barang mahal, sabarlah. Itu yang masa yang Allah bagi saya malam boleh ni 11.30 simam ke 12 bila 12.30 insyaAllah. Itu boleh hari kita baca kalau tak ada apa-apa halangan. Kalau saya tangguhkan mana tak ada lah. Baik jemaah sekalian, itu saja, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu